Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan satu masalah yang melibatkan keseimbangan daya. Jadi dalam situasi ini kita ada sebuah bongkah yang mempunyai berat 12 Newton dan dia dihubungkan dengan satu tali, dua tali iaitu satu ke sini yang mana tali ini membentuk sudut 35 darjah daripada bingkai ini. Okey, kalau kita perhatikan ini adalah sebanyak 35 darjah dan ini pun 35 darjah. Jadi tegangan tali itu adalah samalah sebab sudut yang dihasilkan pun adalah sama. Jadi dia punya tegangan dia adalah T. Soalannya adalah hitung tegangan tali tersebut, hitung T ini. Baik, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Kita ada beberapa kaedah lah, tak salah cikgu ada 3, tapi kita akan lihat 2 sahaja. Iaitu kaedah yang pertama adalah dengan kita leraikan daya dia. Okey. Jadi kalau kita perhatikan situasi bongkah ini dia berada dalam keseimbangan daya. Okey, kenapa dia berada dalam keseimbangan daya? Mudah saja kerana dia tidak bergerak. Okey, disebabkan dia tidak bergerak maka dia punya F dia, daya paduan dia adalah sifar. Okey, daya paduan dia sama dengan kosong. Jadi kita boleh leraikan T ni supaya kita dapat hitung berapa dia punya leraian dia pada arah Y ataupun arah yang menegak. Kemudian kita cari nilai T ni. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Kita leraikan dia pada situasi yang menegak. Okey, macam mana tu? Baik, kita cuba selesaikan untuk yang menegak. Okey, jadi berapa nilai yang kita akan dapat kalau kita perhatikan T tu? Okey, T kita ada. Cikgu lukiskan T dia. Ini adalah T. Okey, jadi kita ambil salah satu daripada T ni, kemudian yang ini pun dia simetri, jadi kita boleh pecahkan juga kepada bentuk yang lebih kurang sama. Okey, jadi kita dapat segitiga. Kalau kita tengok, kita boleh hasilkan segitiga lebih kurang macam ini untuk T ini. Okey, jadi kita hasilkan dia punya leraian dia. Okey, cikgu gunakan warna hijau dan kita leraikan kepada warna kuning. Jadi ini adalah T dan ini adalah dia punya TX dan juga TY dia. Okey, TY dia. Okey, kita pecahkan dia kepada dua komponen lah, iaitu TX dan TY. Kita leraikan dia. Jadi sudut 35 darjah dekat mana? Kalau kita perhatikan dia adalah antara T dengan X, okey, ataupun yang melintang. Jadi dalam situasi kita antara T dengan TX lah. Jadi sudutnya adalah sebanyak 35 darjah. Baik, jadi kita nak dapatkan penyelesaian dia, kita boleh leraikan dia untuk kita dapatkan komponen Y dia. Okey, supaya kita boleh samakan dengan 12, kemudian kita boleh selesaikan dia lah. Jadi untuk kita dapatkan komponen Y dia, kita dapatkan TY. Jadi berapa nilai TY? Kalau kita perhatikan dia adalah bertentangan dengan sudut. Okey, cikgu harap anda dah ingat dah soh cah toa. Okey, soh kah toa. Jadi dalam situasi kita TY adalah opposite, okey, bertentangan dengan sudut kita. Jadi bila dia bertentangan, kita gunakan yang opposite dan kita ada nilai, kita nak cari nilai T, okey, hypotenuse dia. Tapi tak apa, sebab sekali kita akan lihat macam mana kita nak selesaikan dia. Okey, jadi kita gunakan sin, apa yang kita akan dapat adalah sin 35 sama dengan TY iaitu opposite bahagi dengan hypotenuse T. Okey, cuma masalahnya T sekarang ini pun kita tak tahu nilai dia berapa. Jadi apa yang kita akan dapat adalah TY bersamaan dengan T sin 35 darjah. Okey, jadi ini yang kita dapat. Baik, sekarang kita KIV dulu yang ini. Kita akan lihat pada daya paduan dia pula. Okey, daya paduan dia kita tahu bahawa pada arah Y iaitu pada keadaan yang menegak, dia punya daya paduan dia adalah sifar sebab bongkah kita ini dia tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Okey, dia hanya pegun saja sebab dia dah diikat dan juga dia tidak bergeraklah ke atas ke bawah. Jadi kita boleh leraikan supaya kita dapatkan daya yang menegak, iaitu kalau kita perhatikan kita ada daya menegak 12 Newton dan juga leraian daripada kedua-dua T ini iaitu TY kita. Jadi kalau anda perhatikan daya paduan dia pada arah Y mestilah sifar. Okey, jadi sifar dia adalah berat tambah dengan TY kita. Tapi kita ada 2 TY, bukan satu saja. Okey, 2 kerana kita ada 2 T di sini. Jadi yang ini kita boleh leraikan kepada TY. Jadi bila W tambah dengan 2 TY sama dengan kosong. Okey, kenapa sama dengan kosong? Kerana daya paduan dia adalah sifar pada arah ini. Okey, pada arah X pun sebenarnya sama juga, kosong juga. Okey, jadi ingat 2 TY kerana kita ada 2 T di sini. Dan kalau anda leraikan T ni, okey, cikgu tunjukkanlah.
kita leraikan T dia, anda akan dapati bahawa nilainya TY dia sama juga. Okey, jadi ini adalah TX dan juga ini adalah TY. Okey, TX, TY dan T. Dan kalau anda perhatikan, sudut dia adalah antara T dengan TX yang ini. Okey, jadi sudut dia adalah 35 di sini. Jadi sama juga TY dia bertentangan, maka kita gunakan rumus yang sama lah. Sin 35 sama dengan TY bahagi dengan T. Maka kita akan dapat benda yang sama. Tapi ingat, satu daripada daya ini adalah daripada T yang ini. Okay, TY yang pertama. Kemudian TY yang kedua daripada T yang berbeza. Sebab itu kita kena tambah 2 TY. Dan ini semua sama dengan kosong. Okay? Maksudnya 2 TY bersamaan dengan negatif W ataupun sama dengan negatif 12 Newton. Okay, negatif ini adalah kerana arah dia bertentangan dengan 12. Okay? Sebab kita pilih 12 sebagai positif, maka ke atas adalah negatif. Jadi nilai TY kita adalah berapa? TY sama dengan negatif 12 bahagi dengan 2. Okay, bahagi dengan 2 sebab kita ada 2 di depan ni. Jadi jawapannya adalah negatif 6 Newton. Sekarang kita boleh gantikan ke dalam rumus kita ini. Jadi apa yang kita akan dapat? Negatif 6 okay, sama dengan T sin 35. Okay. Kita tak nak letak negatif pun tidak ada masalah kerana kita dah tahu bahawa T arah dia mestilah ke arah atas. Ya? Sebab itu kita tak kisah pun kita nak letak negatif ataupun tidak sebab kita dah tahu ke arah mana T itu menghadap. Jadi, cikgu buang saja negatif ni sebab kita dah tahu arah dia. Jadi, T akan sama dengan 6 bahagi dengan sin 35. Okey. Jadi, 6 bahagi dengan sin 35 kita turun ke bawah. Sebab itu kita dapat 6 bahagi dengan sin 35. Jadi, berapa nilai dia? 6 bahagi sin 35. 10.46. Jadi, jawapannya adalah 10.46 Newton. Okey, jadi ini bermaksud daya daripada setiap satu tali ini, daripada tegangan tali tersebut adalah sebanyak 10.46 Newton. Jadi ini adalah kaedah yang pertama yang mana kita hanya perlu leraikan daya dia dan kita leraikan dahulu daya dia pada arah Y. Kemudian kita masukkan dalam persamaan yang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian kita selesaikan untuk dapatkan nilai TY. Kemudian kita masukkan balik ke dalam persamaan ni, maka kita akan dapat nilai dia lah. Ini kaedah yang pertama dan kalau anda perhatikan dia agak panjang sedikit. Kita ada satu lagi kaedah yang mungkin kurang sedikit panjang. Yang mana kita lukiskan dia punya segitiga keseimbangan daya. Kalau macam tu cukup padam dahululah. Supaya mudah sikit. Kita padam dahulu. Dan kita lihat macam mana kita nak hitung dia punya tegangan tali dengan kaedah yang kurang sedikit, kurang susah sedikit. Baik, jadi yang pertama sekali adalah kita gunakan, kita lakarkan dia punya segitiga keseimbangan daya dia. Jadi kita boleh lukiskan T, ingat dia punya segitiga mestilah tertutup ya. Lebih kurang macam inilah T di sini dan turun ke bawah. Ini kita boleh dapat macam inilah ataupun kita sebenarnya boleh juga lukis W ke sini. Ini W dia. Kemudian T yang pertama, T yang kedua. Ini pun tidak ada masalah. Ini pun boleh juga. Segitiga dia sama. Cuma kita kena pastikanlah sudut dia betul. Jadi kalau anda perhatikan, sudut di sini adalah 35 tapi pada arah X. Cuma dalam segitiga kita tidak ada arah X. Jadi kita boleh lukiskan arah X lebih kurang ke sini. Ini adalah sebanyak 35 darjah. Ingat ya, ini T daripada yang ini. Manakala T dekat atas pun sama juga 35 darjah pada, kalau kita lihat dia adalah pada arah ini. Dekat arah yang bawah ini. Ini adalah 35 darjah. Jadi persoalan kita adalah berapa sudut dekat dalam ini. Berapa sudut dekat yang dalam ini. Baik, jadi kalau kita perhatikan W ini, dia adalah berserenjang dengan X. Kerana dia bertindak pada Y dan sudut ini adalah pada arah X. Jadi sudut di sini adalah 90 darjah. 90 darjah. Jadi berapa sudut dalam dia? 90 tolak dengan 35. Maka jawapannya adalah dekat belah dalam ini dia punya sudut dia, gunakan warna putih, 55 darjah. 90 tolak dengan 35 adalah 55 darjah. Jadi macam mana pula dengan sudut dekat sini? Senang saja, iaitu kalau kita perhatikan dia sebenarnya adalah macam ini. Dekat atas ni pun kita boleh buat garisan.
garisan X kita. Dan kalau anda perhatikan yang ini dengan yang ini adalah selari. Jadi kita boleh dapatkan sudut dia mestilah sama ya. Dekat sini pun mestilah 35 juga sebab dia bertentangan kan, selari. Okay, jadi apabila sudut dekat luar ini adalah 35, okay, sama juga sini adalah 90 darjah, maka sudut dalam ini akan samalah dengan sudut dekat bawah ini, iaitu 55 darjah. Okay, sudut dalaman ini adalah 55 darjah. Ataupun dalam bentuk yang lebih mudah adalah kalau anda perhatikan, panjang yang ini dengan yang ini adalah sama. Jadi dia akan membentuk segitiga sama kaki. Okay, kaki dia sama panjang, jadi sudut dekat sini mestilah sama. Okay, jadi jawapan dekat sini adalah 55 darjah. Baik, ini nampak macam agak penuh sedikit. Jadi kita padam balik, kita ambil yang penting saja. Okey, kita lukis balik. Oops. Okey, W. Ini adalah W kita. T1, T2. Okey. Dan kita ada dia punya sudut dia. Okey, 12 Newton. Sudut dekat dalam dia adalah sebanyak 55 darjah. Sini pun 55 darjah. Maksudnya bakinya dekat dalam ini berapa? Okey, jawapannya adalah 180 tolak dengan sudut baki dia. Okey, iaitu tolak dengan 55 dengan 55. Sebab kita tahu bahawa hasil jumlah semua sudut adalah 180. Jadi kita tolak ke semuanya, kita akan dapat nilai 70 darjah. Jadi sudut dekat sini adalah 70 darjah. Okey, ini adalah segitiga yang beserta dengan sudut dalaman dia. Okey, macam mana kita nak dapatkan T ni? Okey, kita tahu T1, T2 ni sebenarnya sama saja, T. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai T? Kaedahnya adalah dengan kita menggunakan satu hukum yang anda belajar dalam matematik tambahan, iaitu hukum sinus. Okey, hukum sinus ataupun sine rule. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai sine rule. Apa hukum sinus kata? Dia kata macam ni. Kalau kita ada segitiga, okey, kita lukiskan segitiga. Hukum sinus kata, contoh ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, dan sudut yang bertentangan dia A, dekat sini akan A juga. Okey, kita labelkan dia A juga sini. Sudut yang bertentangan dengan B adalah B kecil, yang ini adalah C. Okey, kalau anda perasan, A bertentangan dengan dia adalah CCA. B pula, sudut B bertentangan dengan dia adalah CCB dan juga C. Okey, jadi hukum sinus kata A per sin A, okay, A per sin A sama juga dengan B per sin B sama juga dengan C per sin C. Okay, ini kalau anda tak ingat boleh rujuk kepada matematik tambahan. Okay, boleh rujuk pada buku anda. Buku matematik tambahan anda, dia akan buat macam inilah. Okay, sudut dia yang bertentangan dengan dia adalah A dan dia punya nisbah ini adalah sama. Jadi macam mana kita nak gunakan hukum sinus ke dalam yang ini? Kita perhatikan, kita ada 12 Newton. Okey, jadi kita boleh gantikan 12. Ingat, kita boleh andaikan yang ini adalah A, yang 70 darjah adalah A kecil, yang ini adalah B, yang ini adalah B. Okey, B besar. Kalau yang ini C, maka yang ini adalah C. Okey, jadi kalau kita perhatikan, kita boleh dapat 12 bahagi dengan sin 70. Okey, 12, sudut pertentangan dia adalah 70, mestilah sama juga dengan T kita. Okey, tak kisahlah mana-mana T pun, sebab dua-duanya adalah T yang sama dan sudut dia pun adalah sama. Okey, jadi T bahagi dengan sin 55. Sin 55. Okey, jadi kita boleh selesaikan saja. T sama dengan sin 55 bahagi dengan sin 70 darab dengan 12. Okey, jadi kita bawa yang ini ke sana. Maka nilai yang kita akan dapat, masukkan dalam kalkulator, kita akan dapat jawapan 10.46 Newton. Sama macam sudut yang kita dapat menggunakan kaedah yang pertama tadi. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk video ni. Untuk yang kaedah yang kedua ini, ingat apa yang anda perlu buat adalah anda perlu lukiskan dia punya segitiga keseimbangan daya dan dapatkan sudut dalaman, kemudian gunakan nisbah dan juga hukum sinus. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ni. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.